Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami kumpulan daripada Kejuruteraan Mekanikal yang diketuai oleh Muhammad Hazim Aspawi ingin membentangkan sebuah laporan kaji khusus yang bertajuk Ke Arah Negara yang Bersatu Padu, Peranan Saya sebagai Anak Malaysia. Topik ini menekankan tahap kesedaran rakyat Malaysia untuk memantapkan perpaduan. Perpaduan di dalam sebuah negara itu menunjukkan tahap ketamadunan rakyat yang tinggal di dalam negara tersebut. Dan kecemerlangan ketamadunan pula bergantung kepada mentaliti masyarakat untuk menyumbangkan apa-apa sahaja untuk memajukan negara dalam apa jua segi, termasuklah perpaduan. Kerja khusus ini adalah berasaskan dapatan daripada tinjauan atas talian yang menggunakan Microsoft Form yang telah diisi oleh 49 orang responden. Setiap responden diberikan beberapa pernyataan yang berasaskan bahasa, jalur gemilang, pendidikan anak muda serta fahaman lazim dalam masyarakat majmuk, dan mereka dikehendaki untuk menunjukkan tahap persetujuan mereka kepada pernyataan-pernyataan tersebut melalui 5 pilihan jawapan, iaitu sangat tidak setuju, neutral, setuju dan sangat setuju. Melalui jawapan-jawapan responden, data-data ini dianalisa dan digambarkan secara grafik. Maka melalui kerja khusus ini, tahap kesedaran rakyat terhadap peranan mereka sebagai anak Malaysia untuk memperkukuhkan perpaduan dapat dikaji dengan terperinci. Maka kita berbalik kepada konsep dan literature. Jurnal yang dihasilkan oleh Muhammad Ridwan T. Abdullah yang berjudul Cabaran Integrasi Antara Kaum, Perspektif Sejarah, Keluarga dan Pendidikan adalah untuk menentukan kesan sosiopolitik terhadap integrasi antara kaum. Itu apakah yang dimaksudkan oleh integrasi perpaduan? Perkataan integrasi dapat didefinisikan sebagai proses untuk mewujudkan sebuah identiti nasional antara kaum berbeza budaya, lokasi dan sosial dalam sesebuah unit politik. Manakala menurut Syamsul Amri, perkataan perpaduan dapat sebagai proses pemufakatan antara masyarakat dan negara supaya dapat membentuk identiti dan nilai bersama serta semangat patriotisme dalam diri. Jurnal tersebut menekankan 3 aspek utama yang menjadi permasalahan antara kaum sehingga kini, iaitu sejarah, keluarga dan juga pendidikan. Secara keseluruhannya, kajian oleh Muhammad Ridwan T. Abdullah ini telah menekankan bahawa integrasi antara kaum merupakan suatu perkara yang dominan dalam perpaduan negara. Namun begitu, penjelasan tentang peranan sebagai seorang rakyat Malaysia tidak dibincangkan secara menyeluruh. Oleh itu, kajian yang kami lakukan ini akan menerangkan peranan tersebut dengan lebih mendalam. Assalamualaikum. Jadi mengenai borang kaji selidik kami, soalan pertama kami menanyakan mengenai umur responden kami agar kami dapat memahami golongan manakah yang telah menjawab kajian kami. Bagi soalan kedua, ketiga dan keempat, soalan tersebut dah berkisahkan mengenai aspek pendidikan dan ilmu pengetahuan. Soalan kedua bertanyakan mengenai adakah ibu bapa bertanggungjawab mendidik anak-anak mereka mengenai sejarah Malaysia dan kepentingannya. Soalan ketiga pula, adakah ibu bapa sepatutnya menggalakkan anak-anak mereka bergaul dengan lain-lain kaum. Dan soalan keempat adalah adakah rakyat Malaysia patut berusaha mengambil tahu mengenai budaya dan adat kaum lain. Okay. Jadi pendidikan sejarah adalah amat penting kerana ia akan memberikan kesedaran mengenai perpaduan kaum. Jika kita lihat dalam sejarah Malaysia, perpaduan kaum merupakan antara faktor yang membawa kepada kemerdekaan negara. Terdapat kata-kata cendekiawan yang berbunyi, masyarakat yang tidak mempelajari sejarah akan mengulangi sejarah. Di sini menunjukkan betapa pentingnya sejarah dalam masyarakat kita. Jadi seterusnya, pengetahuan mengenai adat dan budaya kaum lain juga adalah amat penting sebagai lambang toleransi antara kaum dan juga akan membantu mengelakkan isu-isu sensitiviti kaum. Terima kasih. Untuk 4 soalan yang seterusnya, 4 soalan ini merangkumi 2 aspek, iaitu aspek kedua, aspek jalur gemilang dan juga aspek ketiga iaitu bahasa. Jadi untuk aspek jalur gemilang, kita bertanyakan kepada responden sekiranya responden bersetuju bahawa jalur gemilang adalah satu identiti negara kita. Dan soalan seterusnya, sekiranya sensitiviti terhadap jalur gemilang merupakan satu simbol lambang cinta dan taat setia kita kepada negara. Jadi lebih 5% daripada responden bersetuju dengan soalan-soalan tersebut. Ini membuktikan bahawa rakyat Malaysia sedar bahawa jalur gemilang adalah satu aset, satu identiti negara kita dan kita sewajibnya menjaga jalur gemilang ini sebagaimana kita menjaga diri kita sendiri. Ini kerana jalur gemilang merupakan satu tiang seri kepada perpaduan negara kita. Kita lihat kepada bendera tersebut, terdapat warna biru yang melambangkan perpaduan kita semua.
Jadi sehingga kini kita dapat lihat berbagai isu berkaitan dengan jalur gemilang seperti digantung terbalik dan sebagainya. Jadi bagaimana kita ingin mendapatkan perpaduan yang utuh di antara rakyat Malaysia sekiranya simbol kepada perpaduan ini sendiri kita tidak dapat menjaga dengan sebaiknya. Untuk aspek ketiga iaitu bahasa, kita bertanyakan kepada responden sekiranya responden bersetuju bahawa rakyat Malaysia sewajarnya fasih untuk bertutur dalam bahasa Malaysia dan sekiranya urusan rasmi kerajaan sewajarnya menggunakan bahasa Malaysia sebagai medium. Jadi daripada pernyataan ini, lebih 50% daripada responden bersetuju dengan pernyataan-pernyataan ini. Ini membuktikan bahawa rakyat Malaysia sendiri yang sedar bahawa kita sebagai rakyat Malaysia sepatutnya fasih untuk bertutur dalam bahasa Malaysia. Manakala kerajaan perlu memainkan peranan untuk memartabatkan lagi penggunaan bahasa Malaysia ini. Amatlah menyedihkan sekiranya kita sendiri rakyat Malaysia yang malu untuk menggunakan bahasa Malaysia kerana menganggap bahasa ini tiada nilai pada ekonomi zaman kini, sedangkan bahasa Malaysia adalah satu lingua franca pada rantau kita satu masa dahulu. Pada masa yang sama, bahasa Malaysia ini juga adalah satu medium utama yang sepatutnya kita gunakan untuk berkomunikasi sesama rakyat. Jadi, bagaimana kita ingin bersatu padu sesama rakyat sekiranya terdapat lagi masalah untuk berkomunikasi. Kesimpulannya untuk aspek kedua dan aspek ketiga iaitu jalur gemilang dan bahasa, sekiranya kita menjaga kedua-dua aspek ini iaitu identiti kepada negara kita sendiri, sesungguhnya tidak dapat dinafikan lagi rakyat Malaysia dapatlah bersatu tidak kira bangsa, agama ataupun kaum di bawah satu bangsa iaitu bangsa Malaysia. Kami juga menjalankan kajian terhadap aspek sosial kerana seperti yang kita tahu, warga negara Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. Pada soalan 9, kami telah menguji kepercayaan penduduk atau responden terhadap barangan yang diperbuat oleh masyarakat tempatan tanpa mengira bangsa pengasas produk tersebut. Dan hasilnya seramai 20 orang daripada responden bersetuju dan sangat setuju untuk membeli produk buatan tempatan tanpa mengira bangsa pengasasnya. Dan pada soalan 10, kami telah mendapatkan pendapat responden berkaitan dengan perbuatan stereotip yang mampu memecah belahkan hubungan antara kaum atau perpaduan yang erat di Malaysia. Dan hasilnya seramai 39% daripada jumlah responden sangat bersetuju bahawa stereotip akan memecah belahkan rakyat Malaysia. Stereotip yang dimaksudkan di sini adalah apabila satu jenayah berlaku, masyarakat akan menuduh bangsa tertentu sebagai dalang di sebalik jenayah tersebut. Dan pada akhir borang kaji selidik kami menyelidik terhadap tahap keyakinan responden terhadap aktiviti gotong royong yang kian lama dilupakan. Dan ternyata lebih daripada separuh daripada jumlah responden masih percaya bahawa aktiviti gotong royong ini mampu mengeratkan silaturahim serta memupuk perpaduan antara kaum di dalam negara kita. Kesimpulannya, terdapat banyak peranan yang boleh kita laksanakan sebagai anak Malaysia untuk mencapai matlamat ke arah negara yang bersatu padu. Oleh itu, perpaduan mestilah dipupuk dalam kalangan masyarakat di Malaysia, terutama sekali anak-anak yang baru berumur setahun jagung, agar semangat kekitaan dapat dipupuk sejak di bangku sekolah lagi. Hal ini demikian kerana kita tidak mahu peristiwa seperti peristiwa 13 Mei 1969 daripada berulang buat kali yang kedua. Kita sewajarnya mengambil iktibar daripada peristiwa ini supaya perpaduan antara kaum dapat dipereratkan kerana kita semua adalah sama iaitu di bawah satu bendera jalur gemilang. Akhir kata, hayatilah pantun Pak Kerat ini. Petang hari pergi ke pekan, pulang membawa sebungkus laksa. Hidup menghibah perlu diamalkan di negara Malaysia berbilang bangsa. Sekian, terima kasih.